Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kuliah maghrib kita berkaitan dengan topik pengurusan harta pusaka ataupun faraid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tuan-tuan masih ingat, pada bulan lepas kita berhenti pada topik al-huquq muta'alliqah bitarikah, hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka ataupun liability harta pusaka, iaitu yang berkaitan dengan hutang piutang si mati. Yang mana hutang piutang si mati ini perlu dibayar dengan menggunakan harta peninggalan si mati yang kita kategorikan sebagai harta pusaka. Hak yang seterusnya, yang itu kita dah selesai. Hak yang seterusnya yang perlu ditunaikan apabila berlakunya kematian, iaitu jika ada tuntutan harta sepencarian. Jika ada tuntutan harta sepencarian oleh pasangan yang hidup ke atas pasangannya yang meninggal dunia. Maksudnya harta sepencarian ini muncul akibat perkahwinan. Tidak ada harta sepencarian ayah dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan ibunya tak ada, adik-beradik tak ada, walaupun duduk sekali lama. Tidak ada unsur harta sepencarian. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta sepencarian ialah harta yang diperolehi, yang dikumpul oleh pasangan suami isteri dalam tempoh perkahwinan yang sah menurut hukum syarak, sama ada melalui sumbangan secara langsung atau sumbangan tidak langsung. Itu dikatakan harta sepencarian. Oleh itu, apa-apa harta yang diperolehi sebelum berkahwin bukan harta sepencarian. Atau apa-apa harta yang diperolehi dalam perkahwinan tetapi tidak ada unsur sepencarian, itu juga bukan harta sepencarian. Harta sepencarian ni, pasangan suami isteri ada memperolehi harta dalam tempoh perkahwinan mereka. Harta itu ada unsur cari bersama. Maksud saya, sekiranya isteri atau suami mendapat sesuatu harta itu, sama ada tanahkah, atau rumahkah, atau keretakah, atau wang ringgit-kah, barang kemahkah, melalui pewarisan, itu bukan harta pusaka. Maksudnya, contoh saya bagi tuan-tuan dan puan-puan, sebab ada di luar sana menuntut harta yang mungkin bukan harta sepencarian. Contoh, suami, ibu atau ayah atau bapa kepada suami seseorang wanita itu, ibunya meninggal dunia. Ibu mertua kepada wanita meninggal dunia. Suami dapatlah sebidang tanah, duit dalam 6 juta. Contoh, kan, rumah sebuah suami dapat melalui pusaka, maka harta itu tak termasuk harta sepencarian kerana tak cari. Boleh ya? Tetapi jika berlaku pengembangan ke atas harta itu dalam perkahwinan, kembangan itu menjadi harta sepencarian. Rumah, dapat rumah papan je, suami renovate rumah pakai wang simpanan dia dan bersama isteri dia, maka isteri boleh tuntut harta sepencarian rumah itu. Tetapi asalnya dari rumah papan, kalau tak berubah apa, tak boleh tuntut lah. Begitu juga tanah kosong.
suami dapat daripada pusaka ibunya meninggal dunia atau bapanya meninggal dunia, suami kemudian dimajukan tanah itu dalam masa perkahwinan mereka, hasil pemajuan itu, hasil daripada tanah yang diperolehi daripada harta peninggalan arwah bapa kepada suami itu, harta sepencarian. Hasilnya tanah kosong, tanam sangking, tanam rambutan, tanam durian, tanam apa ni, duku lansak, hasil duku lansak jadi harta sepencarian. Tanah tidak. Sebab pengembangan itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatwa Kerajaan Negeri Selangor membenarkan tuntutan harta sepencarian dibuat selepas kematian. Ya? Kita pasangan biasanya di bandar ini biasanya wujud banyak harta sepencarian lah. Sama ada isteri atau suami, dua-dua ini boleh menuntut harta sepencarian dari pasangannya yang satu lagi dalam 3 keadaan. 3 keadaan. Yang pertama perceraian, yang kedua poligami, yang ketiga kematian. Yang kita bincang kematian sebab dia berkait dengan harta pusaka. Jadi 3 keadaan ini membolehkan pasangan menuntut harta sepencarian. Sama ada cerai hidup atau cerai mati. Maksudnya berlaku kematian. Atau suami berpoligami, isteri dah boleh tuntut harta sepencarian. Tidak berlaku 3 sebab ini, perceraian, poligami, kematian, tak boleh tuntut harta sepencarian. Saja-saja duduk rumah bang, jom kita pergi mahkamah tuntut harta sepencarian, tak ada. Tak ada yang tu. Tengah tenang ulang tahun perkahwinan yang ke-40, kan, buat rombongan ke mahkamah nak tuntut harta sepencarian. Tak boleh jika tak berlaku 3 ini. Okey. Pengisytiharan harta sepencarian boleh. Isytihar lain, tuntut lain. Maksud isytihar ini, suami bincang dengan isteri dia, rumah ini rumah kita bersama, separuh abang punya, separuh awak punya sebagai harta sepencarian. Suami isytihar, yang tu boleh buat. Tapi nak tuntut tak boleh lagi. Okey, baik. Ia kena beza dua tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila meninggal salah satu pasangan, kita fokus kepada kematian. Apabila meninggal salah satu pasangan, maka pihak yang hidup, pasangan yang hidup boleh menuntut harta sepencarian dengan menyenaraikan harta-harta yang mana diperolehi dalam tempoh perkahwinan yang sah di antara pasangan berkenaan. Baik. Itu harta sepencarian. Maksud harta sepencarian ni kena tuntut. Ia tak berlaku sendiri. Ia tak berlaku sendiri. Dan kadarnya ditentukan oleh pihak mahkamah. Kadarnya. Sama ada 1/2 kah, 1/3 kah, atau 1/4 kah kepada pasangan yang hidup, kadarnya ditentukan oleh pihak mahkamah. Namun demikian, boleh berlaku perundingan dan perbincangan dalam kalangan waris-waris jika sekiranya dipersetujui oleh waris-waris untuk melepaskan hak dia kepada pihak yang menuntut harta sepencarian, maka terpulanglah kepada waris. Namun demikian, jika sekiranya ada anak-anak yatim di kalangan waris, ada orang yang tidak upaya mental dalam kalangan waris, maka perundingan itu adalah terbatas. Bahagian pihak-pihak anak yatim ni tak boleh, kerana biasanya naluri manusia ini menuntut sentiasa nak banyak walaupun tak layak dapat banyak. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan ya? Biasa begitulah manusia kan. Sebab itu mahkamah kena putus banyak mana. Kalau ikut kepada pihak yang menuntut, memang nak banyak saja.
Akhirnya mengurangkan bahagian pusaka yang sepatutnya boleh diwarisi oleh anak-anak yatim tadi. Kita bimbang mengambil hak anak yatim dalam keadaan yang tidak wajar. Sebab dia tentu sendiri. Kan, contoh isteri kematian suami. Saya selalu buat contoh isteri kematian suami kerana harta sepencarian di Malaysia ini banyak dituntut oleh pihak isteri. Okay? Bukan lelaki tak ada yang tuntut, ada. Tapi majoritinya kalangan wanita lah yang menuntut harta sepencarian kerana sumbangan mereka ke arah kesejahteraan keluarga itu tinggi. Lelaki banyaknya tanggungjawab, perempuan banyaknya pengorbanan. Dibeza sedikit. Lelaki banyak tanggungjawab, walaupun dia izin isteri bekerja, bertanggungjawab untuk hantar tempat kerja. Contohlah, tapi kalau dia izin isteri naik kereta sendiri, tak ada masalah lah. Itu maksud tanggungjawab. Tak ada masalah yang itu keizinan. Tapi hukum asalnya dah awak izin buat kerja, awak yang kena hantar. Itu hukum asal. Tapi dia kata tak apa, awak naiklah kereta sendiri, tak apa saya izin. Naiklah kenderaan saya izin awak keluar. Tak ada masalah lah yang itu. Tapi asal tanggungjawab begitu. Sebab itu saya kata suami ni banyak sangat tanggungjawabnya. Sebab itu bahagi pusaka lelaki lebih banyak. Lebih banyak bahagian jika dibandingkan biasanya dalam hal wanita. Tetapi wanita ada banyak pengorbanan pula di sebalik itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jika suami meninggal dunia, adalah isteri kahwin berapa lama ni? 20 tahun. Anak yang bonsu sekali umur berapa? Seorang umur 4 tahun, seorang umur 8 tahun, yang lain dah dewasa katakanlah. Maka dalam kes itu ada anak yatim. Jika isteri kata, rumah ni mak nak separuh. Contoh 1/2 rumah tinggal dengan suami tu kan. Mak nak separuh sebagai harta sepencarian. Mungkin anak yang dewasa setuju. Tapi anak yatim tak boleh beri persetujuan. Kerana apa? Mungkin tak layak dapat separuh atas faktor sumbangan. Sebab dalam menuntut harta sepencarian, 2 atau 3 perkara yang diberi perhatian dalam menentukan kadar bahagian pihak yang menuntut. Yang pertama, takat sumbangan, had ataupun banyak mana pihak yang menuntut menyumbang ke arah pemerolehan harta yang atas nama si mati dalam konteks kita bincang ni. Banyak mana dia sumbang. Kan itu ditentukan oleh pihak-pihak mahkamah setelah berhujah dan sebagainya. Baik, itu faktor pertama. Faktor yang kedua dilihat dari segi hutang-hutang yang ditanggung oleh, dalam konteks kita ini si mati. Dalam konteks perbincangan musakalah, dalam konteks bercerai suamilah, bekas suamilah. Tapi dalam konteks pusaka si mati, yakni suami yang meninggal dunia. Banyak tak suami hutang? Banyak. Hutang itu untuk apa? Kesejahteraan keluarga, bukan hutang bermewah dan sebagainya. Maka kadar boleh dikurangkan nanti kerana bahagian yang diperolehi oleh suami itu atau bahagian yang ditinggal menjadi pusaka itu untuk tujuan bayar hutang. Sebab itu bukan tuntut saya nak 1/2. Bukan mudah begitu. Tetapi kalau waris lain izin, yang dewasa itu cerita lain lah. Yang masalah kita bincang kalau ada anak-anak yatim. Mereka tidak boleh beri persetujuan walaupun sudah boleh bertutur kata. Kerana akalnya tidak mencapai piawaian kewarasan yang dikehendaki dalam bermuamalah. Iaitu akil, balik dan cerdik. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga, anak-anak yang masih kecil yang ditinggalkan. Jadi ini antara 3 faktor yang diberi perimbangan dalam menentukan kadar tuntutan harta sepencarian kepada pihak yang menuntut.
Bukan mudah-mudah pakai tuntut ya. Saya nak separuh, saya sumbang banyak. Mungkin sumbang banyak, tetapi si mati juga banyak hutang, ia akan imbanglah nanti. Sebab itu pihak mahkamah yang menentukan kadar. Itu adalah cara terbaik. Tetapi kalau semua waris dewasa, mak nak tuntut separuh waris, semua dewasa ni. Anak-anak si mati ada 6 orang, tapi semua dah dewasa, cerdik mereka. Ayah meninggal dunia, tak ada dah waris lain. Ayah yang mewarisi harta ayah itu adalah isterinya, mak kepada anak-anak berkenaan. Mak nak tuntut dulu harta sepencarian boleh tak? Tanya anak-anak. Contoh kan, mak nak separuh, mak tak payah tutup separuh, mak ambil semua pun tak apa, kami reda. Tak ada masalah lah. Sebab semua dewasa, mereka lepaskan hak. Tetapi sebelum lepaskan hak itu, anak-anak kena sedar bahawa dia ada hak. Dan banyak mana haknya untuk dia lepaskan. Baru cantik dia sedar, oh mak nak tuntut harta sepencarian. Tak apa mak, bahagian saya daripada harta itu, yang faraid bahagian saya sekian-sekian, kalau ada jumlahnya saya lepaskan kat mak, mak ambil semualah. Tanya anak A, B, C, D. Alhamdulillah, syukur anak-anak yang bagus kan. Tetapi anak itu perlu sedar bahawa dia ada hak. Bukan dipengaruhi, dipujuk, dipaksa. Itu bukan. Sebab kita nak lepaskan hak, biarlah ikhlas. Barulah ada dalam buku catatan amalan. Kita bimbang harta tak ada, buku catatan amalan kita pun kosong. Tak seronok lah kan. Itu maksud biar tahu dia ada hak. Jadi dia dah tahu hitam putihnya, dia lepas kepada ibunya. Alhamdulillah. Tak sempat 3 tahun mak kahwin lain. Boleh faham maksud saya? Allah rugilah saya. Jangan rugi. Tak ada unsur rugi. Kan? Sebab itu kena faham habis semua, baru lepas. Kan dia kata mak saya Ustaz tak kahwin lain dah Ustaz. Ada yang jumpa saya kata Mek Wok Terengganu dulu, saya heboh lah surat khabar 103 ke 105 kahwin umurnya. Tuan-tuan dan perempuan masih ingat tak ketika itu? Tak silap saya lah, seorang wanita di negeri Terengganu, umur dia dalam 103, berkahwin lain. Sebab ajal maut, jodoh pertemuan bukan kerja kita. Sebab itu saya kata sebelum lepas tu fikir habis. Barulah ikhlas itu lahir sampai bila-bila tidak tergugat. Dan sebab ramai yang lepaskan hak, menyesal kemudian. Kita bimbang-bimbang buku catatan amalannya, bahagian itu dipadamkan. Kita tak nak lah, rugilah. Sebab itu biarlah ikhlas beri itu. Sebab itu saya kata biar sedar, dengan ilmu dia bertindak, itu terbaiklah. Bukan ikut-ikut, kalau abang bagi saya bagi je. Tak nak ikut-ikut begitu. Biarlah masing-masing ada ilmu, itu maksudnya. Dan barulah tenang. Tak apa mak nak kahwin lain, ikut dia lah. Dan Alhamdulillah ada orang nak jaga. Kan nanti kata mak meninggal dulu kan dapat harta arwah, harta mak kepada bapa tiri, suami baru. Tapi kita kena fikir juga, kalau suami baru mak itu meninggal, mak kita dapat harta, sama je. Dan kita hanya selalu fikir sebelah je, kerugian kita je. Biasalah masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, baik. Itu adalah harta sepencarian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Seterusnya, hak yang berkaitan dengan harta pusaka adalah tanfizu wasayahu atau tanfizu wasayaha. Tunaikan, selesaikan, laksanakan wasiat-wasiat yang dibuat oleh si mati, yang mana wasiat berkenaan melibatkan hartanya. Okey, baik. Jadi wasiat, untuk melaksanakan wasiat yang dibuat oleh si mati,
perlu dipastikan dahulu wasiat yang dibuat itu sah menurut hukum syarak, baru kita laksanakan. Apa yang dikatakan wasiat? Yang kita bincang ni wasiat harta ya. Bukan wasiat kalau mak mati nanti kau kahwinlah dengan orang sekian-sekian. Bukan yang itu kita bincang ni. Bila wasiat nanti tanamlah kubur mak di sekian-sekian. Bukan yang itu. Yang melibatkan harta. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat harta ini yang dikatakan maksud wasiat dalam mazhab Syafi'i kita, takrif wasiat iaitu pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain yang mana kuat kuasanya pemberian itu adalah selepas kematian, sama ada disebut atau tidak perkataan wasiat. Kalau sebut wasiat, clear lah. Mak wasiatkan tanah ini kepada anak angkat mak, contohnya lah. Mak wasiatkan rumah ini kepada masjid, contoh. Ia sebut perkataan wasiat, clear lah. Tetapi ada kalanya tak disebut perkataan wasiat. Ia sebut bila mak mati nanti rumah ni bagi kepada rumah anak yatim, pertubuhan anak yatim. Tak sebut perkataan wasiat, tetapi disebut bila mak mati. Itu juga adalah wasiat. Okay. Apa-apa pemberian yang mana kuat kuasanya lepas mati pemberian itu, itulah wasiat. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, baik. Jadi wasiat ini ada tata cara, kaedah dan rukun syaratnya. Bukan asal je wasiat terus nak tunai. Sebab ramai masyarakat kita mungkin di luar sana keliru dalam memahami maksud wasiat yang sah menurut hukum syarak. Okey, baik. Wasiat ini ditunaikan selepas yang kita bincang sebelum ni, iaitu selepas hutang, selepas harta sepencarian, barulah bincang bab wasiat. Jika sekiranya harta yang ditinggalkan oleh si mati itu ada sebahagiannya dibuat wasiat tetapi tidak cukup harta yang lain untuk bayar hutang, harta yang dibuat wasiat ini juga perlu didahulukan untuk bayar hutang walaupun wasiat akhirnya tidak terlaksana. Boleh faham? Sebab itu ada ranking. Hutang wajib dibayar. Sebab itu disebut hutang terdahulu daripada wasiat. Kan contoh, si mati ada meninggalkan tanah dan rumah harta tunai jumlah 1 juta, tetapi sebidang tanah diwasiatkan nilainya kurang lebih 300,000, harta lain lagi 700,000, campur jadi 1 juta. Namun 700,000 harta yang ditinggalkan oleh si mati tidak menyelesaikan hutang dia 1 juta. Dia berhutang pula ada 1 juta. Maka bayar dengan 700,000 ada 300,000. Tanah yang dibuat wasiat ini juga perlu digunakan untuk selesai hutang terlebih dahulu. Akhirnya wasiat tak terlaksanalah habis. Contoh, sebab hutang mendahului wasiat. Walaupun kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, terutamanya Suratul Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176 ada menyebut. Contoh ayat 11, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Pembahagian harta pusaka ini min ba'di wasiyatin, selepas ditunaikan wasiat yang dibuat oleh si mati kan, dan hutang-hutangnya. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Okey, baik kan.
Dalam ayat-ayat yang kita baca, terutamanya surah Nisa ayat 11, 12, 176 menyebut wasiat dahulu baru hutang. Namun praktikal yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila turun ayat ini, sahabat-sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana Rasulullah mengatakan dahulukan hutang barulah wasiat. Jadi kalau kita baca kepada makna literal ayat itu, kita mungkin silap faham mengatakan wasiat dahulu baru hutang. Kita kena rujuk juga hadis Rasulullah dan rujuk juga kitab-kitab tafsir. Kan? Supaya kita tak baca makna literal, makna ordinary meaning, makna biasa, baca terjemah aja. Mungkin kita keliru. Dengar ustaz bagi tahu, baca buku, baca apa, dia kata hutang dulu baru wasiat. Saya baca ayat Al-Quran, gambarannya wasiat dulu baru hutang. Maka kontradiklah. Maka kena lihat juga kitab tafsir, kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Saidina Ali ditanya tentang hal ayat ini, Saidina Ali menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berlaku kematian baginda sallallahu alaihi wasallam ini mendahulukan bayar hutang daripada wasiat. Okey, baik. Sebab apa ulama mencari punca mengapa hutang dulu bukan wasiat dulu, sedangkan ayat menyebut wasiat dulu? Tapi dari segi pentafsiran dan amalannya, sebab baginda Rasulullah yang memahami wahyu kan lebih daripada kita lah. Okey, baik. Jadi apabila ditanya mengapakah dalam ayat sebut macam wasiat dulu baru hutang, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, mengapa disebut begitu, wasiat dulu baru hutang? Kerana wasiat bimbang-bimbang disembunyikan, jadi diberi penekanan. Hutang payah nak sembunyi. Bayangkan saya buat contoh. Ayah berpesan kepada anak-anak, ingat ya, rumah ni atau tanah itu bila ayah mati nanti, ayah wakafkan kepada pihak Masjid At-Taqwa. Semua anak-anak dengar. Okey ayah, insya-Allah, anak-anak jawab. Bila ayah meninggal nanti, semua pakat senyap. Siapa datang tuntut? Tak ada orang. Boleh faham maksud saya? Anak-anak boleh sembunyikan. Kan? Mungkin boleh berlaku. Sebab itu diberi penekanan. Tetapi kan ayah kata, ingat ayah ada berhutang dengan si A sebanyak 30,000. Dan kalau ayah tak sempat bayar masa ayah hidup, gunalah harta ayah tu bayar. Hutang ni, kisahnya hutang. Tiba-tiba meninggal, anak buat senyap, si A datang tuntut, itu hutang. Mana boleh kita buat senyap kan? Ada ya pihak yang datang menuntut. Jadi tak boleh buat senyap. Tapi wasiat boleh. Jika Sulaiman akhlakkan tak mimpi, mungkin tak tahu apa sudah tu. Contohnya kalau wasiat tidak diberitahu orang, kan wasiat kan sulit. Kan sulit. Kita jumpa peguam tu tiba-tiba buat tak tahu atau hilang dokumen, senyap gitu. Contoh. Tapi hutang hilang dokumen, tuan dia datang. Kemungkinan datanglah. Kan kalau dia tak halalkan. Tapi wasiat boleh berlaku begitu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Etika berwasiat ini digariskan oleh hukum syarak. Wasiat yang kita hendak tunaikan menggunakan harta semati jika dia ada berwasiat semasa hidup adalah wasiat yang sah menurut hukum syarak. Dua prinsip umum dalam wasiat orang Islam ini, dua prinsip umum.
Kalau nak detail panjanglah tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, prinsip yang pertama, wasiat hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada harta peninggalan si mati selepas ditolak hutang, harta sepencarian, urus jenazah sebelum itu. 1/3 daripada harta peninggalan si mati yang balance lagi selepas tolak hutang dan sebagainya, bukan 1/3 daripada harta mula-mula meninggal dahulu. Tak. 1/3 tu nak ukur bila, iaitu selepas tolak hutang dan sebagainya. Jika sekiranya si mati masa dia meninggal dahulu ada sekitar 1 juta hartanya, dan dalam 1 juta itu ada sebidang tanah nilainya 300,000 dibuat wasiat, okay? Maka 700,000 lagi tidak berwasiat, 300,000 berwasiat, campur semua jadilah 1 juta. 300,000 dihitung ketika itu tidak sampai 1/3. 300,000 daripada 1 juta tak sampailah 1/3. Seolah-olah wasiat itu sah. Namun jika diproses, gunakan untuk perbelanjaan urus jenazah, bayar hutang dan sebagainya, katakanlah 300,000 habis buat bayar hutang dan urusan-urusan lain baru sampai wasiat, maka harta wasiat 300,000, baki lagi daripada 700 campur jadi 400,000, jadi 700,000 lagi lah. 700,000, 300 daripada 700 sudah pun melebihi 1/3. Jadi nak hitungnya bila yang nak pakai ni? Masa meninggal dahulu ke masa dah selesai hutang? Masa dah selesai hutang. Maka wasiat 300,000 itu tidak boleh dilaksanakan semuanya, hanya mengambil sekadar 1/3 sahaja daripada 700,000 keseluruhan tadi. Sebab itu nak kira pun kena pandai. Sebab itu hutang kena bayar dulu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, 1/3 daripada harta peninggalan si mati setelah bersih daripada hutang dan bersih daripada tuntutan-tuntutan lain sebelum wasiat berlaku, seperti harta sepencarian, tuntutan pengurusan jenazah dan sebagainya. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, cara nak kira. Jangan laksanakan semua 300,000 daripada 700, lebihlah 1/3 kan. Sisanya mudah. Sebab apa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan umatnya mewasiatkan melebihi 1/3? Bukan larangan ulama, tapi larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dalam keadaan sakit datang diziarahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersuara atau menyatakan hasratnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, boleh tak saya nak sedekahkan atau wasiatkan harta saya ni 2/3?" Ada yang kata semua sekali 2/3. Rasulullah kata tak boleh, banyak tu. Apakah hasrat yang nak dibuat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini? Iaitu untuk berwasiat hartanya untuk jalan Allah. Bukan wasiat kepada individu ni, jalan Allah, jalan yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya Rasulullah, aku nak wasiat 2/3 hartaku, boleh tak ya Rasulullah? Contohlah Sa'ad bin Abi Waqqas ada anak perempuan. Nak bagi tahu Sa'ad bin Waqqas ada waris lah. Baik, yang akan mewarisi harta dia. Rasulullah kata jangan banyak tu. Ya Rasulullah, kalau 1/2 an-nisfu macam mana ya Rasulullah? 1/2 pun dah banyak tu, tak boleh lah, jangan.
Kalau macam tu ya Rasulullah, 1/3. Rasulullah menjawab dalam keadaan berat, as-sulusu was-sulusu kasir, innaka antaziraka warasaka aghniya'an khairu min an yatakaffafuna an-nas atau kama qala. 1/3 pun banyak. Alangkah baiknya kamu meninggalkan waris-waris kamu dalam keadaan senang daripada meninggalkan mereka meminta-minta pada pihak yang lain. Rasulullah pesan. Sebab itu tak boleh lebih 1/3. Sebahagian ulama sebagaimana Al-Muzani dan As-Subki dalam mazhab Syafi'i kita berpendapat bahawa wasiat lebih 1/3, yang lebih itu tidak boleh sama sekali, hanya 1/3 sahaja. Mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad, mengatakan wasiat lebih 1/3 boleh, dengan syarat lebihan itu diizinkan oleh waris-waris. Kalau waris tak izin, tak boleh, hanya 1/3 sahaja. Maka 1/3 kena laksanakan, lebihan kena tanya waris yang lain setuju atau tidak. Kalau waris setuju, alhamdulillah, waris pun dapat saham, si mati pun dapat saham, sekiranya wasiat itu untuk amalan-amalan yang baik, seperti wakaf untuk masjid. Wasiat melalui wakaf lah, tanah beri kepada pihak masjid, beri pada rumah anak yatim, bangunkan hospital dan sebagainya. Jika lebih 1/3, waris yang mengizinkan pun dapat saham sekali, kerana dia yang lebih itu sebenarnya bahagian waris mengikut hukum. Arwah dapat sekali, kan sama-sama share tu, kan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang pertama, tidak boleh lebih daripada 1/3 harta peninggalan si mati. Yang kedua, wasiat tidak boleh dibuat kepada waris yang sudah pun layak mendapat pusaka jika meninggal nanti. Wasiat kepada waris tidak sah kecuali waris-waris lain mengizinkan selepas kematian berlaku, bukan izin masa hidup. Kerajaan Negeri Selangor membuat fatwa pada tahun 2018 berkaitan wasiat kepada waris. Wasiat kepada waris boleh dilaksanakan dengan syarat waris-waris lain bersetuju selepas kematian si pewasiat atau si mati itu. Maksudnya, setuju masa hidup tidak boleh diambil kira, yang diambil kira adalah persetujuan lepas mati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggariskan prinsip ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha a'ta kullazi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menentukan hak setiap masing-masing waris yang berhak, justru tidak ada lagi wasiat kepada waris. Illa an yajuza warasa illa an yu'zana warasa au kama qala, kecuali waris-waris lain izinkan. Itulah garis. Kan nanti orang tanya, ambil dari mana sumbernya? Kan mungkin begitu. Wallahu a'lam. Nanti insya-Allah kita sambung lagi tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan hak ini, kerana perbincangan masih panjang berkaitan wasiat. Masyarakat kita nak beramal atas dasar itu perlu ada ilmu. Wallahu alam. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.